Maksud ujung aku dapat 9,950. Kalau gaji budak baru 2,000. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Tajuk kita hari ni menarik guys, pagi ni. Azmin Ali kata sektor kilang bukan punca COVID-19. Tarikh 26 Julai 2021. Azmin Ali bangkit jawab dakwaan kluster kilang Dewan Kecoh Hujung Mesyuarat Awani 26 Julai 2021. Banyaklah kalau kau type dekat Google Azmin Ali kluster kilang ataupun kilang warga asing ni, semua kau akan nampak lah. Ni Azmin Ali punya kenyataan. Menteri punya kenyataan mengatakan kluster kilang bukan punca COVID, kluster kilang bukan penyumbang terbesar kepada angka COVID. Semualah Azmin Ali cover. Hari ini di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia ada sidang media khas Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan di sini tertulis, aduh, nampak ni. Pecah. Ya sudah tu. Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa kluster kilang adalah kluster terbesar adalah di Selangor, adalah datang daripada kilang lah. Air kenapa dah hilang postingnya? Jadi bayangkanlah, aku pun tak tahu nak cakap mana kau punya botol? macam mana. Tapi lawak lah bang. Azmin Ali 24 jam kata kluster kilang bukanlah penyumbang terbesar kepada COVID. Tapi KKM sendiri dalam Facebooknya menulis kilang adalah punca terbesar COVID di angka COVID di Selangor. Tu botol kuning. 33 minit yang lalu, sektor perkilangan penyumbang terbesar kluster di Selangor. Tiada satu pun kluster di Selangor punca daripada sambutan perayaan pengarah JKN Selangor dalam sidang khas media Kementerian Kesihatan Malaysia. Selama ni Azmin Ali mengaku bertahan menafikan bahawa Selangor punca kepada kes terbesar adalah kilang. Kilang-kilang terus dibuka. Bila aku hentam kilang minta tutup, orang maki hamun aku. Tapi dalam hari ni KKM sendiri melalui pengarah JKN Selangor berkata bahawa penyumbang terbesar kepada kluster di Selangor adalah sektor perkilangan. Aku tak tahu nak cakap macam mana, dah bertahun kena kurung. Dan yang terbaru ni kita buat lagi lockdown bodoh yang tak tahu apa sebenarnya tujuannya. Blok di tengah-tengah jalan, buat roadblock, panggil polis, berjemur, rela semua. Lepas tu blok orang jangan keluar, berjam-jam tunggu jam. Akhirnya pengarah JKN kata punca kluster terbesar di Selangor adalah sektor kilang. Sialnya tidaklah ke tak sial lah, yang dikurung tu rakyat. Kilang bebas ketika rakyat dikurung. Kilang bebas ketika rakyat dikurung. Hari ini baru terbuka mengatakan bahawa kluster penyumbang terbesar kepada angka COVID di Selangor adalah sektor perkilangan. Kau nampak tak kerajaan yang ada hari ini macam mana? Menteri yang MITI sendiri hari ini membohong rakyat, mengatakan bahawa tak ada kluster kilang. Kilang bukan penyumbang. Kilang tak menularkan COVID. Tapi hari ini JKN dah mengesahkan bahawa angka terbesar dalam Selangor ialah sektor perkilangan. Kilang buka je bang. Kilang-kilang Tok Glove semua buka je. Sektor-sektor ni penyumbang kilang. Kilang ada mana-mana sini yang buka, banyak tak? Banyak. Kawasan kilang buka kan? Kilang Sontangan ke apa? Kilang Mozet. Kilang ni yang berjamban. Banyak kilang-kilang banyak yang buka. Semalam pun aku dapat daripada kawan-kawan kata ada yang positif di kilang, kan?
Tapi macam mana Azmin kata tak, bukan sektor perkilangan. Hari ni JKN kata sektor perkilangan adalah penyumbang terbesar angka COVID. Buka, Kosan buka. Dia sebenarnya Sunway buka. Tak salahkan Azmin. Sebab apa? Azmin tak kerja kilang. Dia hanya mengeluarkan surat kebenaran buka kilang. Syam kata apa? Syam Boleh masuk. Syam apa ni? Dia mungkin tidur lewat dekat ni. Korang nampak anjing aku tak? Korang kalau nampak anjing aku panggil dia datang, aku tak nampak dia lah daripada semalam. Malam tadi pun tak masuk kan live aku. Korang bagi racun je kepada anjing aku, Syam Amir. Mana dia pergi lah? Risau pula aku, takut makan racun. Aku dah pesan dia, jumpa telur tengah jalan jangan makan. Takut dia makan telur tengah jalan. Mampus dia. Jadi korang logik tak? Hari ni kenapa Azmin menipu kita, rakyat Selangor, kurung kita, tapi sektor kilang dibebaskan. Sektor tu lah penyumbang terbesar pada angka COVID. Jadi aku ada dapat satu macam mana, aduan ataupun lebih kurang kepada minta bantuan semalam. Mengatakan bahawa kita kena memisahkan angka COVID yang disamakan atau disatukan sehingga orang yang semua orang dikira sebagai angka penuh dalam Selangor. Maksudnya kalau 50,000 tu tak tahu siapa. Kita minta diasingkan warga asing dan rakyat. Buat live kat kilang tu bagi semua orang tengok. Nanti kita buat. Sekarang ni saya ada di pasar kan. Jadi macam tu lah aku kata, di Selangor hari ni kita ada berapa jumlah COVID ni, berapa angka COVID Selangor, tapi angka itu semua disekalikan dan tidak dapat ditentukan sama ada dia adalah warga asing ataupun orang tempatan kan. Jadi apabila berlaku perkara macam ini, semua orang tengok bahawa Selangor ni adalah lubuk kepada penyakit COVID ataupun lubuk kepada wabak ni. Sebenarnya puncanya adalah sektor perkilangan, seperti mana yang aku dah buat dulu. Seperti mana aku gedah Pasar Borong, aku gedah kilang-kilang. Aku cakap pada semua, termasuk kepada kuasa, bahawa penyumbangnya adalah kilang. Tapi mereka tidak. Sampai lori ni ke? Tapi kerajaan tak mengaku. Kerajaan kata, Azmin ni kerajaan lah, bukan kilang penyebabnya. Jadi dikurungnya rakyat. Rakyat dikurungnya. Tapi hari ni tiba-tiba JKN mengaku bahawa punca Selangor angka terbesar adalah daripada sektor perkilangan. Ini babi apa? Ada kat rumah sikit. Ini babi apa? Dalam 30 keping. Cantiknya ke kau? Aku dimaklumkan oleh seorang sahabat semalam dari Kelang bahawa di kawasan Kelang ni saja berapa banyak kilang yang ada. Kelang ni luas bos. Ini sektor Kelang, Shah Alam ni kawasan perkilangan. Besar gila kawasan perkilangan. Kelang, Kapar, Meru, Shah Alam, ini semua kawasan kilang. PJ. Kawasan-kawasan ini menempatkan jutaan warga asing. Jadi angka yang diswab dan disahkan positif, kita tak tahu berapa jumlah itu adalah warga asing. Jadi bila kita tak tahu jumlah tu sama ada warga asing atau warga tempatan, maka dengan itu pihak kerajaan dengan bangganya mengepung seluruh negeri Selangor. Sebagai contoh, pada awal COVID-1, kilang Tok Glove, kluster teratai. Kalau aku tanya, dia orang tak tahu kluster teratai itu apa. Sebenarnya kluster teratai itu adalah jalan teratai yang menempatkan Tok Glove punya asrama, betul Kilang asrama. Kilang dan asrama Tok Glove. Jadi sepatutnya dia tepek di situ kluster Tok Glove. Tapi untuk melindungi tycoon besar ni yang memberi sumbangan peribadi, aku sebut sumbangan peribadi berbanding sumbangan kepada kerajaan, maka dia menutup kluster tu dengan menyebut bahawa kluster tu adalah kluster teratai. Orang tak tahu teratai tu apa. Kecuali kami yang kat sini, orang Selangor tahulah teratai tu adalah Tok Glove. Begitu juga dengan banyak-banyak tempat yang ditutup, di PKPD kan pada PKP 1, termasuk Pasar Borong Selangor, Pasar Borong Kuala Lumpur, Pasar Borong Selangor. Kluster tu adalah kluster warga asing semuanya. Tapi malangnya
disamakan semua sekali, tidak diberi angka bahawa berapa jumlah rakyat atau warga negara ataupun rakyat Selangor yang positif COVID berbanding warga asing. Disekalikan, maka orang tengok angka ni, wah, orang Selangor. Dia sama macam cerita Hospital Kelang. Hospital Kelang, aku rasa terpadat kot ya sekarang ni. Hospital Kelang, aku rasa adalah hospital yang paling padat. Hospital yang korang kalau tengok dah jadi neraka. Mayat sampai tak cukup rumah mayat. Kita punya kawan-kawan hantar kontainer daripada Kota Raja, sahabat-sahabat kita. Brother Wishel, Brother Zafar daripada Pemuda UMNO Pemuda UMNO Kota Raja hantar kontainer. Sampaikan keadaan mayat bergelimpangan tu. Tak cukup kontainer, tak cukup rumah peti sejuk nak simpan mayat. Tapi orang akan kata, Kelang, sebab disebut Hospital Kelang atau Tengku Ampuan Rahimah. Sebenarnya kalau kita tak tengok, Tengku Ampuan Rahimah atau Hospital Besar Kelang ni, semua tempat refer kat dia. Daripada Sentosa, Kajang, Banting, Kuala Selangor, Kapar, seluruh kawasan, Sekincan pun ada. Jadi maknanya kawasan Kelang ni ditumpukan semua ke situ. Baru-baru ni lah dia buka Hospital Shah Alam untuk tambah ke Hospital Shah Alam pula. Tapi sebelumnya Hospital Kelang adalah tumpuan besar, tempat mengumpul segala macam pesakit. Jadi Hospital Kelang tu nampak macam Kelang tu adalah penyumbang besar. Begitulah dengan Selangor. Tanjung Karang pun dah masuk. Ya, semua refer. Tapi hari ni selama berapa tahun dah ya, terutamanya lebih kepada sejak PN ambil alih, kita dimomokkan bahawa Selangor adalah punca kepada kluster terbesar ataupun penyumbang terbesar angka COVID dalam negara. Balik. Okey bos. Penyumbang terbesar dalam negara. Tapi malangnya kita tak tahu jumlah sebenar penduduk negeri Selangor, warga negara berapa yang kena COVID berbanding warga asing. Kita bukan anti warga asing bos. Waalaikumsalam semua. Kita cuma nak kerajaan hari ni beri data betul. Beri supaya kita boleh membantu pihak berkuasa, bukan akulah. Supaya pihak berkuasa tempatan terutamanya boleh membantu untuk bagaimana kita mengawal atau nak menyumbang atau apa pula cara sekalipun supaya kita boleh mengurangkan angka COVID ni. Tapi malangnya kerajaan tidak memberikan sebarang data pecahan berapa warga asing yang positif COVID dan berapa orang tempatan yang kena COVID dalam negeri Selangor. Mereka jumlahkan semua sekali. Ambil kau 200, 500, berapa ribu lah. Jadi orang tengok, wah, Selangor ni adalah penyumbang. Orang Selangor ni perangai teruk. Orang seluruh negara maki kita kerana kita ni kononnya adalah penyumbang angka COVID dalam negara. Bullshit. Penyumbang angka COVID yang terbesar adalah warga asing dalam sektor perkilangan. Tolong kongsikan guys. Sebab aku besok ada bawa lagi satu wartawan berjumpa dengan ahli majlis di kawasan Kelang ni. Semalam dia dah jumpa dengan aku untuk bincang soal ni. Jadi Alhamdulillah dia setuju untuk bantu kita. Ini adalah rentetan daripada pergerakan aku daripada Pasar Borong. Jadi kita mengumpul data. Alhamdulillah dah ada ramai orang yang nak turut serta membantu aku untuk mengumpul data sebenarnya. Akhirnya hari ni, apa yang aku cakap sebelum ini sudah pun terbukti bahawa memang sektor perkilangan merupakan penyumbang terbesar kepada angka COVID dalam negeri Selangor. Oh betul, kalau perlu ditubuhkan RCI sebab rekaan semata-mata. Sebab mereka ni hidayah, sebab mereka kerajaan ini tak peduli pun. Apa yang mereka peduli ialah untuk memastikan supaya angka COVID dalam negara ni terus tidak terkawal, supaya mereka terus boleh memerintah dan boleh menyamun duit rakyat. Sebab duit yang dikeluarkan untuk membiayai program ataupun membiayai dana kesihatan ataupun apa saja dalam COVID ni bukan duit yang di tender ataupun dibincangkan, tidak. Main bagi je. Jadi siapa boleh ambil duit? Ni semua direct nego. Beratus juta bilion duit negara keluar untuk kroni-kroni dia. Selagi negara ini tidak selesai, selagi itulah mereka terus kaya, membina kekayaan dengan membekal PPE, membekal mask, membekal sanitizer, membekal saliva ke, membekal test kit ke, segala macam. Dan termasuk yang terbaru sekali, membekal vaksin.
Tak apa, kita ambil vaksin, no problem. Jangan, aku bukan anti vaksin. Aku kata, kalau vaksin itu boleh membantu, kalau vaksin itu boleh mengurangkan risiko kita kena ambil. Kan? Jangan jadi anti vaksin. Nanti kau orang ambil vaksin, kau tak ambil, kau mati, kau salahkan orang lain. Tak betul. Bagi aku hari ni, caranya tak betul. Bila kerajaan sentiasa mencari jalan untuk menambah angka COVID, bukan mengurangkan. Tengok apa Azmin buat hari ni. Kita nak minta Azmin jawab. Macam mana Macam mana JKN boleh keluarkan kenyataan begini, sedangkan Azmin Menteri MITI mengeluarkan sektor perkilangan bukanlah penyumbang. Tak boleh buat apa-apa bang. Sebab hari ni selagi kita tidak mengasingkan angka sebenar jumlah COVID ni di antara warga asing dan warga tempatan, terutama di Selangor, kita tidak akan selesai masalah COVID ni. Apa yang aku bincang dengan beberapa NGO dan orang-orang politik, termasuklah ahli majlis yang bekerja dalam kawasan bandar di Selangor ni, kita nak memisahkan angka ini bertujuan supaya kita mengetahui kat mana sebenarnya kluster paling besar. Seandainya kluster yang paling besar ini adalah kawasan perkilangan, sektor perkilangan, perkilang mana? Okey. Jadi kita nak hari ni dengan bantuan NGO, bantuan PBT, bantuan orang-orang politik, bantuan semua orang yang duduk dalam negara ni, tak kira lah warga negara atau tidak, supaya kita boleh kepung kawasan tu dulu dan neutralize kawasan tu. Neutralkan kawasan tu dulu. Sama ada kita nak pasang jaring, dawai atau apa, itu terpulang. Cuma bila kita tak ada angka yang sebenar, maka kita tak tahu sebenarnya kat mana kluster yang betul-betul serius. Ni varian Delta ni lagi gila lah. Kerajaan tak peduli pun. Masjid Surau tutup, tiada kluster Masjid Surau. Betul lah tu. Dia tulis sini, sektor perkilangan penyumbang terbesar kluster di Selangor, tak ada pun kluster berpunca daripada sumbangan sambutan perayaan. Tapi yang kalau kita tengok dulu, kalau agama ni cuma di mana tu hari yang tabligh kan. Tapi Masjid Surau tak ada. Tapi mereka tetap kurung kita dan tak benarkan kita buat aktiviti, sedangkan mereka membebaskan orang yang membawa virus COVID atau membawa wabak COVID ni berleluasa, bermaharajalela, terus bergerak di kilang-kilang, kemudian singgah di kedai runcit, kemudian balik ke asrama, kemudian pergi ke sini dan ke sana dan ke situ dan ke sini dan ke sana. Yang tak ada kena-mengena dikurung babi. Jadi aku nak korang kongsikan status ni, pasal besok aku dah bawa ahli majlis ni untuk berjumpa wartawan dengan sahabat kita untuk terangkan apa sebenarnya dia punya pandangan selaku ahli majlis kawasan ni yang ada banyak kilang dalam kawasannya. Jadi kita hari ni nak dikategorikan, nak mengkategorikan mengikut kawasan. Tak lah, aku tak tahu nak cakap lah. Babi tak babi, engkau kurung orang yang tak ada kena-mengena, engkau biarkan berleluasa, bermaharajalela orang yang menjadi penyumbang kepada kluster ni. Dan tadi aku tak boleh cakap lah. Tak tahu aku nak cakap macam mana. Aku jadi kaku kelu pun ada, kan? Wah, kalau akak nak merah tu bagi 35 pun boleh. Kalau kakak nak merah bagi 35 pun boleh. Ha. Tak nak ya? Tak faham, aku tak faham. Macam mana kau kurung orang yang tak ada kena-mengena, kau bebaskan manusia yang bawa virus ke hulu ke hilir.
Lepas tu kau pula selaku menteri menjadi pembela, menjadi apa ni cakap taikor besar di depan, menafikan bahawa mereka adalah penyebab atau pembawa. Kilang bukan kluster sebenar penyumbang COVID, tapi yang menjadi penyumbang adalah kluster yang bukan-bukanlah bahasa Melayu yang disebut oleh menteri. Babi apa sebenarnya dia orang ni? Sebab itu aku cakap, kerajaan yang ada hari ni wajib ditukar kerana menteri-menterinya hari ini makan duit. Kilang-kilang ni menjadi penyumbang peribadi terbesar kepada kempen-kempen politik mereka. Kau nak saman aku? Ini random, bos. Kau tak payah saman aku. Kita semua hari ni dengar cakap polis, dengar cakap kerajaan, jangan keluar rumah, jangan buat itu, jangan buat ini. Tapi dia biarkan penyebar atau penyumbang terbesar kepada COVID bermaharajalela ke sana kemari tanpa sebarang sekatan ataupun sebarang apa nak cakap lagi. Sampai aku tak boleh cakap dah. Aku punya jam lah. Pasal itu kita kata tumbangkan kerajaan yang ada hari ni. Bukan kerana kita nak cari pengganti atau kita nak naikkan bos kita. Tidak. Sebenarnya mereka memang tak boleh. Macam mana kau boleh tipu rakyat Selangor yang hari ini dah bunuh diri, yang ada nak terjun bangunan, dah ada yang trauma, dah ada yang gila. Semata-mata kau nak menyenangkan diri kau, nak mengkayakan toke-toke yang ada kat sana. Memang babi lah. Mesial lah dia. Dah ambil lori. Aku cakap guys, dari dulu aku serang ada yang datang menganjing aku. Apa cerita? Pasal borong, dia menganjing aku. Aku relax. Kau orang tak tahu aku buat apa. Sampai hari ni aku bergerak perlahan-lahan, kumpul data, dan hari ni terbukti bahawa apa yang aku buat tu betul. Dan Alhamdulillah daripada sehari ke sehari ramai yang menyambut perjuangan aku. Aku bukan gila atau anti warga asing. Tetapi apabila kita hari ni rakyat sendiri dikurung, dijadikan binatang, tetapi orang yang menjadi penyumbang ataupun penyebar atau pembawa wabak bebas. Mereka tak peduli nasib rakyat. Mereka tahu nak berkuasa supaya mereka dapat duit. Mereka bebas makan mewah-mewah, makan daging harga beribu. Kita makan tak lama lagi daging tikus. Memang sial. Jadi hari ni kita nak tanya kepada menteri, bila dah JKN keluarkan angka begini, bagaimana keadaannya ni? Kilang-kilang ni. Kilang-kilang lain tutup. Banyak yang tutup lah. Kalau aku kira dalam 10 kilang, 9 tutup. Tapi cuma 1-2 yang degil. Tapi kluster terbesar macam Tok Glove, Kosan, kilang-kilang yang sarung tangan ni, yang mengeksport sarung tangan keluar negara ni, macam mana? Nak gerak ke? Azmin Ali tipu kita, kata kita bukan kilang bukan penyumbang kepada angka COVID di Selangor. Kilang bukan penyebab COVID. Hari ni JKN daripada Kementerian Kesihatan sendiri yang mengakui bahawa sektor perkilangan penyumbang terbesar kluster di Selangor. Apa yang Azmin buat sebenarnya? Dia dapat apa sebenarnya? Toke-toke ni support kempen di lepan ni ke? Nak jadi Perdana Menteri? Sebab itu kita kata tumbangkan kerajaan yang ada hari ni bukan kerana kita tak suka, tapi kerana kerajaan yang ada hari ni tidak ada benda lain yang dia buat selain daripada nak mengumpul harta, nak menyamun. Aku tak boleh cakap. Kita tengok perkembangannya nanti macam mana. Tapi sedih lah guys. Bertahun kita dikurung.
dinafikan hak sebagai manusia untuk bekerja, memberi nafkah, untuk hidup bersama keluarga, sampai ada yang dah bercerai-berai, ada yang dah gantung diri, ada yang dah gila, ada yang koma. Yang mati sebab Covid jangan cakap lah. Akhirnya baru diberitahu bahawa selama ini kluster kilang adalah penyumbang terbesar kluster Covid di Selangor. Babi apa dia buat? Apa lagi Azmi nak cakap? Apa lagi Azmi nak cakap? Itu saja daripada aku, guys. Besok kita update pada korang. Kita akan slowly update macam mana. Esok kita akan ada sahabat kita daripada MPK yang akan merungkai serba sedikit tentang masalah ataupun angka Covid dalam negara ni. Jadi kita nak bawa viralkan benda ni. Korang bantu aku viralkan benda ni. Tarik lah. Tengok Maman berapa? Maman berapa tong? 5. Ya 3 tong. 8 tong. Okey guys, tu saja daripada aku. Aku nak buat kerja dulu. Bye bye. Assalamualaikum.